Musim Majlis, rakan-rakan, kawan-kawan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik semua, apa khabar Sungai Besar? Tak dengarlah dari belakang tu, apa khabar? Inilah baru semangat Sungai Besar. Suara pun kena besar, betul tak? Nama saya Chen Chong, salam sejahtera, selamat hujan. Tak selamat hujan pula. Hujan itu rahmat lah. Nama saya Chen Chong, adalah salah seorang sukarelawan utama Ayo Malaysia. Baru menganggur sebab minggu lepas DUN di Pahang telah pun bubar. Jadi berkesempatan datang jumpa dengan kawan-kawan semua untuk berikan beberapa mesej. Mesej pertama adalah tuan-tuan dan puan-puan, kita semua sedar sekarang undi 18 telah pun dikuatkuasakan. Balik cakap dengan adik-adik, dengan anak-anak anda supaya semak dekat laman SPR bahawa untuk mengesahkan adakah mereka pengundi. Dan kalau mereka adalah pengundi, kita semua bertanggungjawab keluarkan mereka beramai-ramai untuk kalahkan UMNO dan Barisan Nasional. Boleh atau tidak? Itu yang kita mahu. Kedua, kita juga ada pengundi-pengundi yang sebelum ini tidak didaftarkan. Sebab undi 18, ramai ingat, aku ni dah umur 30, 40. Jadi bukanlah undi 18, tak nak pergi semak. Sebenarnya bagi yang tidak mendaftar sebelum ini, nama mereka juga akan didaftarkan secara automatik dalam senarai pendaftar pengundi kita. Jadi bagi kawan-kawan yang tak pernah mengundi, jangan bimbang, kita nasihatkan mereka pergi semak dengan SPR, pastikan nama mereka ada dan mereka juga layak untuk mengundi untuk mengubah landscape politik kita. Boleh atau tidak? Kita ajak kawan-kawan kita sama-sama bantu, sama-sama berusaha ya. Kita ada kurang dari 3 minggu dari sekarang. Tapi apa yang kita lihat, apa yang berlaku kemarin memang amat mendukacitakan tuan-tuan dan puan-puan. Baru 2 hari ini kita nampak bekas Perdana Menteri Ismail Sabri bertelaga pula dengan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid. Apa yang mereka gaduh ni? Ahmad Zahid kata selepas UMNO BN kalau mereka menang akan lantik 3 timbalan Perdana Menteri. Betul atau tidak? Dulu 1, sekarang bukan 2, terus tambah 3. Nasib cip baik bukan tambah bini. Tambah mini 1 terus jadi 3 lah. Pelik tuan-tuan dan puan-puan. Pelik sebab negara kita dalam krisis ekonomi. Hidup rakyat susah. Harga barang semua naik. Ringgit telah pun jatuh, tak tahu macam mana cakap. Ringgit jatuh sampai ke longkang dah. 1 US dollar sekarang dah sampai 4.7 ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan. Harga susu semua akan naik. Harga daging naik. Barangan import semua akan naik. Tapi mereka tengah bincang bagaimana nak agihkan kek, nak tambah lagi 2 timbalan Perdana Menteri, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah kita gembira dengan berita ini? Kita gembira dengan menteri-menteri yang kian bertambah? Pastinya tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok semasa PKP, mereka lantik Menteri Kanan. Tak ada timbalan Perdana Menteri, tapi Menteri Kanan hebat pula. 4 penuh kuota. 4 Menteri Kanan, tuan-tuan puan-puan. Menteri Kanan yang jaga pertahanan, Menteri Kanan yang jaga SOP, Menteri Kanan yang jaga industri, macam-macam. Tapi apa yang mereka, tuan-tuan puan-puan, kucak kacir. Kucak kacir. Satu menteri kata kita nak buka bagi kilang jalan, satu lagi dia nak pergi tutup. Satu nak buka pintu depan, satu lagi Menteri Kanan pergi buka pintu belakang. Ada juga 4 Menteri Kanan tidak dapat selesaikan isu kita. Ada menteri yang kata dengan surat boleh bergerak, boleh rentas daerah. Bila sampai ke sempadan, polis blok kata tak, menteri lain pula kata tak boleh. Apa ni? Kita ada 4 Menteri Kanan yang tidak dapat buat apa-apa. Walaupun rakyat berhadapan dengan wabak COVID, dengan krisis ekonomi dan kesihatan, sekarang dia kata nak tambah lagi timbalan Perdana Menteri.
Rakyat perlu berani, tuan-tuan puan-puan. Rakyat perlu berani untuk menolak politik yang agih-agihkan jawatan-jawatan. Kalau nak kuruskan, nak kurangkan menteri, itu kita setujulah. Kalau nak kurangkan gaji pun tak banyak kan menteri kita kan. Ada yang beri ratus-ratus ribu dah sebulan. Kita nak kurangkan, kita nak downsize, bukan nak bertambah. Tapi demi menjaga kuasa mereka, mereka sudi tambah. Kalau 2 timbalan Perdana Menteri tak cukup, dia akan tambah jadi 3. 3 tak cukup, jadi 4. Akan datang, mungkin kabinet kita akan ada 50 menteri. Tuan-tuan, kita akan 50 menteri. Dan ini akan menjadi satu bahan ketawa kepada masyarakat antarabangsa kerana kita tidak pandai uruskan ekonomi. Apa yang kita pandai adalah memberikan gula-gula kepada politikus-politikus kita supaya mereka boleh terus menyokong siapa jadi Perdana Menteri, siapa jadi timbalan Perdana Menteri. Baru Ahmad Zahid kata dia nak lantik 3 timbalan Perdana Menteri. Ismail Sabri tak setuju pula. Pening dah. Dia kata, sekarang belum lagi ada pilihan raya. Mengapa nak buat keputusan sekarang? Pening dah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa slogan UMNO dan Barisan UMNO? Tadi baru lepas satu markas nampak dekat dengan kita kan? Apa slogan dia? Kestabilan. Betul tak? Apa yang UMNO BN boleh tawarkan selain kestabilan? Lain tak adalah. Ekonomi teruk, rakyat susah, harga barang naik, ringgit jatuh. Dia boleh tawarkan, dia kata, kurang-kurang kita tak ada kerusuhan. Kita tak ada isu-isu. Kita stabil. Tapi sekarang Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri dan juga Presiden UMNO tidak boleh mencapai satu kata sepakat pun atas pelantikan timbalan Perdana Menteri. Kalau timbalan Perdana Menteri pun tidak boleh capai kata sepakat, boleh tak kita yakin mereka boleh setuju atas calon Perdana Menteri? Boleh atau tidak? Siapa jadi Perdana Menteri? Ismail Sabri. Tapi Presiden tu siapa? Ahmad Zahid Hamidi. Bila pergi menghadap Agong, sekiranya mereka menang, Ahmad Zahid yang pergi jumpa. Jadi ini tidak boleh memberikan keyakinan, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang berlaku, tadi kisah politik lah, kena cerita sikit. Tapi pentas ni sebenarnya adalah pentas rakyat. Hari ini saya juga nak dedahkan satu kisah yang sangat mendukacitakan. Baru 2 hari lepas, Kementerian Tenaga dan juga Sumber Air telah pun baru memberikan satu surat anugerah kepada sebuah syarikat untuk membina loji jana kuasa. Power plant. Kalau kita dengar power plant, pasti kita takut Sebelum ni YTL, skandal. Duit dengan mahal. Lepas tu TMB terpaksa menelan kos yang lebih tinggi. Rakyat jadi mangsa. Kemudian 1MDB. 1MDB bukan sekadar jolo pergi berfoya-foya, ada juga Najib masuk penjara saja. Tapi 1MDB pada tahun 2014 membina satu loji jana kuasa yang menelan berbilion ringgit sehingga hari ini kita terpaksa menanggung faedah dan menanggung pembayaran hutang yang begitu membebankan. Baru 2 hari lepas, satu lagi projek dikeluarkan. Ni parlimen dah berubah. Mengapa menteri boleh beli projek? Ini kena tanya menteri. Menteri Tenaga dan Sumber Air, siapa dia? Taqiyuddin. Kita perlu tanya dia, mengapa boleh beri projek lagi? Parlimen sudah berubah. Dan projek ini peliknya bukan dibina oleh TMB. TMB syarikatkan besar. Dia boleh agihkan elektrik, dia ada bilangan loji yang paling banyak di Malaysia, banyak projek dia. Tapi projek ini 40% diberikan kepada sebuah syarikat yang lebih kecil. Projek menelan tempoh 9 tahun, tapi dia berikan hari ini. Kenapa tergesa-gesa? Sebab parlimen dah berubah nak menghadapi pilihan raya. Inilah menteri-menteri kita. Tak jaga hati rakyat, tak jaga poket rakyat, tapi dia sibuk jaga poket dia sendiri. Tuan-tuan dan puan, saya akan terus dedah skandal-skandal sebegini. Saya telah pun minta PAS Taqiyuddin untuk menjawab. Saya juga mendesak pengerusi TMB iaitu
Datuk Seri Hassan Arifin daripada UMNO juga perlu menjawab. Bagi saya, PN ke sama je. Ada duit, sama-sama sapu. Ada dalam kabinet, sama-sama duduk. Tak perlu fikir nak undi PN ke, kalau tak suka PN nak PN. Tak perlu fikir. Dua-dua sama saja. Kesilapan yang dibuat pun sama, kesalahan yang dibuat pun sama, menjahanamkan rakyat pun sama. Apa yang kita nak buat, undi Pakatan Harapan dalam PRU yang akan datang. Boleh atau tidak? Tepuklah sikit kalau boleh. Ya, bahasa Melayu saya nampak macam orang Melayu lah kan. Tapi saya nak tamat di sini sebab kita ada tokoh yang berikutnya yang akan bersama dengan kita. Walaupun hujan, tapi saya ucapkan ribuan terima kasih kerana saudari-saudari semua terus bersama dengan kita. Marilah kita berikan satu tepukan yang gemuruh kepada kita semua. Inilah semangat rakyat Malaysia, inilah semangat perubahan. Terima kasih. Sesi Tajah, Nandri, Wanakam.